tekan butang subscribe untuk saksikan lebih banyak video di Ana Muslim TV. Kembali lagi bersama dengan sesi Love Quran Live, sesi yang ketiga Ustazah, dengan tajuk Allah Number One. Alright. Jadi adik-adik, bagaimana keadaan adik-adik sekarang? Masih lagi bersemangat tak nak teruskan pengajian kita pada malam ni? Kalau masih bersemangat, tulis ataupun komen bersemangat dekat ruangan komen. Sebab bila baca-baca komen adik-adik yang bersemangat tu, lagi bersemangat lah Ustazah Miza nak sampaikan ilmu kepada adik-adik semua. Alright. Jadi pada adik-adik yang sedang join live kita pada hari ini, kita nak jemput lagi kawan-kawan kita yang lain. Apa kata like post ini dan share dengan kawan-kawan adik yang lain supaya lagi ramai boleh memeriahkan sesi live kita pada kali ini, kan Ustazah? Alright. Jadi, Kak Syu kali ni Kak Syu tak nak tunggu lama-lama untuk bagi soalan kuis. Tapi soalan kuis ni Ustazah, jawapannya Ustazah tak bagi pun lagi. Kena fikir, kena tunggu dulu. Kena tunggu sebab sesi live ini akan berlangsung. Jawapan tu pun akan berjalan seiring dengan masa kita pada hari ini. Jadi bukan pada waktu sekarang jawapannya, kejap-kejap lagi. Jadi adik-adik nak tahu jawapan, kena tunggu sampai ke akhir rancangan. So Ustazah, apa agaknya soalan kita pada hari ini? Soalan kuis. Okey, adik-adik kat rumah boleh dengar betul-betul. Soalan kuis untuk kali ini berbunyi, apakah maksud nama Allah Al-Ahad? A. Allah Maha Esa. B. Allah Maha Pelindung. C. Allah Maha Diperlukan. Dan D. Allah Maha Tinggi. Okey, Ustazah ulang lagi sekali Alright. Soalan kuis minggu ini berbunyi, apakah maksud nama Allah Al-Ahad? A. Allah Maha Esa. B. Allah Maha Pelindung. C. Allah Maha Diperlukan. Dan D. Allah Maha Tinggi. Alright. Jadi adik-adik mungkin ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, kami alu-alukanlah adik-adik untuk tulis jawapan di ruangan komen. Tapi kalau yang belum tahu lagi, jangan lupa untuk tunggu sama-sama sebab jawapannya akan diberikan oleh Ustazah sebentar sahaja lagi. Alright. Jadi Ustazah, Kak Syu nak tanya soalan yang kita dah nanti-nantikan topik kita pada hari ni, Allah Number One ni. Okay Ustazah, kalau sebelum ni sesi Love Quran Live yang pertama, kita belajar tentang surah An-Nas dengan surah Al-Falaq. Okey, hari ini kita belajar tentang surah Al-Ikhlas. Okey, surah Al-Ikhlas ni bila Ustazah baca tadi kan, Qul huwallahu ahad sampailah ayat yang keempat, tak ada satu pun perkataan ikhlas. Sebab dekat dalam surah Al-Falaq dengan surah An-Nas ada perkataan Qul huwallahu Qul a'udzu birabbin nas. Macam tu kan, ada. Yang ni tak ada. Jadi mana ikhlas dalam surah Al-Ikhlas ni? Boleh tak Ustazah terangkan? Okey, peka Kak Syu rupanya kan. Ada tak adik-adik yang peka juga? Komen sikit tengok ramai ke tak yang peka? Betul kan. Okey. Ni antara benda yang kita nak bincangkan ataupun Ustazah nak kongsikan kepada adik-adik kat rumah. Surah Al-Ikhlas, namanya Al-Ikhlas, sedangkan tak ada pun perkataan ikhlas dalam mana-mana ayat, 4 ayat dalam surah ni. Jadi dari mana datangnya ikhlas tu kan? Okey. Sebelum tu sebenarnya apa yang kita faham dengan ikhlas tu dulu? Sebagai kita manusia kan. Sebenarnya kita dah lama dah berkenalan dengan perkataan ikhlas ni sebelum kita tahu surah Al-Ikhlas pun. Sebab kadang-kadang surah Al-Ikhlas ni orang panggil Qul huwallah je kan. So orang dah faham, surah tu lah. Kadang tak ingat pun nama surah Qul huwallah ni surah Al-Ikhlas rupanya. Pernah tak adik-adik bagi barang ke dekat kawan-kawan kan? Lepas tu kawan-kawan macam tak nak bagi saya ke ni? Macam ambil lah, saya ikhlas ni bagi kan. Lepas tu makin ditolak, makin dikuat-kuat lagi ikhlas. Tak apa, ikhlas ni lama-lama jadi macam nak marah pula kan. Kata ikhlas, saya ikhlas. Kan? Nak suruhnya ambil kan. Nak cakapnya kita ni memang nak bagi ikhlas apa. Tapi betul ke macam tu ikhlas sebenarnya? Kalau kita tengok dalam surah Al-Ikhlas ni pun, dia nak cerita pasal ikhlas tapi tak ada pun ikhlas tu dalam ayat-ayat dia. Apa yang kita faham daripada
konsep surah Al-Ikhlas ni ialah nilai ikhlas tu sendiri tak terlihat. Macam mana? Kita tak tahu bila masa ikhlas tu dinilai sebagai ikhlas. Bila masa betul-betul kita menjadi orang yang ikhlas ataupun sesuatu perkara yang kita buat tu kita buat dengan ikhlas. Sebab hanya Allah yang akan menilai keikhlasan manusia tu. Tak kisahlah dia dia tua ke, dia muda ke, dia tengah belajar lagi ke, ataupun dia kaya, dia miskin. Ikhlas tu sama je, Allah yang nilai. Kita tak tahu. Kalau ada hukama, ada ahli-ahli hikmah yang ibaratkan nilai ikhlas ni macam seekor semut hitam. Adik-adik boleh bayang semut tu kecil mana? Seekor semut hitam di atas batu yang juga hitam di tengah-tengah gelap pekat malam. Okey, malam. Kadang-kadang bila malam ni kita kalau tak suluh, batu pun kita tak nampak. Batu yang besar tu pun kita tak nampak kan. Apatah lagi nak sedar ada seekor semut hitam. Kadang tak tahu pun kewujudan semut tu kat situ kan. Jadi sebenarnya ikhlas tu boleh diibaratkan macam semut tu. Kira kita tak tahu pun benda tu wujud. Kita tak tahu pun ikhlas tu, kita ikhlas masa tu. Sebab kadang-kadang kita rasa kita ikhlas, tapi rupanya mungkin lain pula di sisi Allah. Kita tak tahu, Allah Alam. Tapi jangan berhenti berusaha untuk menjadi seorang yang ikhlas tanpa menyebut-nyebut apa yang kita buat ataupun mengungkit-ungkit apa yang kita dah berikan pada orang. Dan sebenarnya nilai ikhlas yang tertinggi itu ialah ikhlas dalam tauhid. Ikhlas dalam membenarkan Allah ialah Tuhan kita yang layak kita sembah. Allah lah satu-satunya yang pertama dan sentiasa dalam hidup kita, yang mesti kita dahulukan dalam setiap perkara. Okey. Ada juga satu perumpamaan lain. Contohnya lah kan, ada tak adik-adik yang suka pergi pantai? Bila pergi pantai buat sandcastle, buat istana pasir. Okey. Senang ke susah nak buat istana pasir ni? Kita bukan nak buat satu tompok macam tu je kan, ataupun kadang-kadang kita tulis nama ke kan dekat pasir pantai tu. Tapi ni nak bina istana pasir yang istana lah, yang gah, yang nampak macam-macam, mesti ada gerbang, ada tasik ke apa kan. Dah buat cantik-cantik semua-semua tu, tiba-tiba ombak kali ni datang jauh sikit, so dia tiba-tiba dah menghapuskan kita punya istana pasir tu. Lagi sekali, lagi dua kali, dah tak ada, macam tak ada apa-apa. Tak ada apa dah istana pasir tu. Tapi ibaratnya macam tu lah juga ikhlas. Bila tak ada apa-apa dah yang tinggal dekat pasir tu, itulah juga sepatutnya dalam hati kita tak ada apa-apa dah yang kita nak rasa nak ungkit ataupun rasa nak sebut-sebut lagi apa yang kita dah buat tu. So macam tu lah lebih kurangnya. Dan selain daripada nama Al-Ikhlas ni, surah ini juga dinamakan dengan surah At-Tauhid. Surah At-Tauhid ni nanti kita akan cerita lanjutannya juga, apa kaitan dia dengan surah At-Tauhid ni. Sebabnya 4 ayat dalam surah Al-Ikhlas ni menceritakan tentang Allah, menceritakan tentang kemurnian dan keesaan Allah. Tak ada pun satu ayat yang cerita luar daripada konteks tauhid yang patut kita tahu ni. Jadi sebab itulah nama lain bagi surah ni ialah surah At-Tauhid. Macam tu. Okey Ustazah, Kak Ashraf nak tanya sikit. Macam tadi Ustazah bagi contoh kan, ikhlas tu contohlah adik-adik kita buat sesuatu, macam Ustazah kata tadi istana pasir kan, analoginya ikhlas tu mestilah perkara yang tak diungkit-ungkit dan sebagainya. Macam itulah. Macam boleh tak Ustazah bagi sikit contoh balik kat adik-adik, ikhlas yang kita buat ni, kita nak buat kerana Allah ni, macam mana contoh-contohnya? Adakah dengan tak mengungkit je tu menandakan kita dah ikhlas, ataupun ada lagi cara lain yang kita nak gambarkan keikhlasan kita tu sendiri Ustazah? Betul. Sebab yelah kadang-kadang kita clueless kan, kita tak tahu habis tu macam mana dah kita tak tahu ikhlas, lepas tu macam mana banyak pula macam mana. Jadi okey, macam mana macam tu lah sebenarnya. Sebab kita memang tak tahu ikhlas tu bila ataupun dah tercapai ke tak. Cuma ada tanda-tanda
ke arah mungkin ke arah kita menjadi seorang yang ikhlas. Contohlah kan, bulan puasa ataupun tak mestinya bulan puasa lah. Mak kita masak lebih pengat pisang. Lepas tu minta tolong adik-adik, minta tolong pergilah bagi dekat makcik ni, makcik Izzah rumah sebelah tu. Alang-alang kan nampak kereta dia baru masuk baru balik tu. Okey, jadi kita pun bawalah mangkuk pengat pisang ni, nak pergi bagi dekat Makcik Izzah ni. Dah lah baru balik, entah-entah dia bawa balik kuih sedap-sedap kan. Makcik Izzah ni boleh tahan juga. Biasanya dia balas lagi hebat daripada kita bagi kan. Macam okey, kita pun pergilah ketuk pintu, tok-tok bagi, mak ada masak pengat pisang ni. Okey, lepas tu biasanya pun makcik ni akan bagi balik, pulangkanlah kita punya bekas tu kan. Dan masa tu lah nak membalasnya dengan apa-apa. Tapi kali yang tu makcik pulangkan bekas kita kosong je. Dah siap-siap basuh kosong, tak ada apa. Kita pun macam tak ada balasan ke mangkuk kosong je. Boleh pula tanya macam tu kan. Jadi apa yang saya nak cakap kat sini, dia masa tanda-tanda yang kita ni jauh sikit dengan ikhlas tu sebab kita ada lagi rasa kita mengharapkan balasan. Kalau kita bagi ikhlas, maksudnya kita betul-betul nak mengejar ikhlas tu, kita memang nak bagi. Dah lah, kita dah bagi, okey, tu selesai dah. Kita tak akan harapkan balasan dah. Okey, tu bahagian balasan tu rezeki lah pula, itu urusan Allah. Dan mungkin bahagian orang yang kita bagi tu pula cara macam mana dia nak balas ke apa ke, tu tak perlu dah kita nak campur tangan. Yang kita perlu tu okey, dah bagi selesai, sepatutnya kita gembira. Kita dah bagi pun, kita dah buat apa yang mak kita suruh, dan kita dah buat satu kebajikan itu bagi dan menyenangkan hati jiran. Okey, dah habis kat situ je cerita macam tu. Okey, faham. Jadi Kak Syu pun dah faham konsep ikhlas ni macam mana. Maknanya adik-adik kat rumah tu, bila mak-mak suruh bagi barang, kalau boleh janganlah harapkan balasan. Kalau dapat mangkuk kosong pun tak apa, sebab kita bagi ikhlas kan, kerana Allah. Dan keikhlasan tu juga, macam Ustazah cakap tadi, nak tanda kita nak capai keikhlasan tu, janganlah kita ungkit-ungkit pemberian, kebaikan. Kalau boleh dah buat satu kebaikan tu, lupakan terus. Macam tu, betul tak Ustazah? Betul. Ada, tak tahulah kata-kata kot, kata macam ni. Apa yang orang buat bagi kat kita, itu yang kita akan kenang, itu yang kita perlu ingat. Tapi apa yang kita bagi kat orang, yang tu kita jangan ingat. Lupakan. Ayat yang cantik sangat Ustazah. Alright, kita dah tahu dah tentang penamaan surah Al-Ikhlas ni sendiri. Kak Syu nak tahu juga asbabun nuzul ataupun sebab-sebab kenapa surah Al-Ikhlas ni diturunkan. Boleh tak Ustazah terangkan sikit? Betul. Macam biasa saya cakap, setiap surah mesti ada sebab dia turun. Tak akan ada turun saja-sajalah. Saja suka surah ni bab turun pada Rasulullah kan. Tak, semua benda ada sebab dia dan ada musababnya. Okey. Memandangkan surah Al-Ikhlas ni membicarakan tentang Allah, tentang keesaan Allah. Dan sebab turunnya surah Al-Ikhlas ni dikisahkan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang, seorang ni Nasrani dan seorang ni Yahudi. Dia datang berjumpa Rasulullah, dia bertanyakan tentang Allah. Sebab masyarakat Arab ni zaman dulu, zaman jahiliah, zaman dia orang tak tahu lagi agama Islam ni, dia orang dah tahu perkataan Allah tu, tapi dia orang tak betul-betul faham konsep ketuhanan ataupun konsep ilah, konsep uluhiyah kita. Macam mana kita faham sekarang, macam mana yang adik-adik belajar sekarang, dia orang tak faham benda tu. Jadi dia orang eager, dia orang rasa macam nak tahu siapa Allah yang hebat sangat yang kita nak kena kata Tuhan ni. Dia nak tanya Nabi macam tu lah. Tapi dia tanya Nabi macam mana? Dia tanya Nabi, cuba cerita Allah ni macam mana bentuknya, nak daripada macam mana nasab keturunannya. Seolah-olah macam nak menganggap Allah ni sama macam kita, macam manusia. Sebelum tu adik-adik, pasal sebab penurunan surah ni, adik-adik boleh belik ke muka surat 16 dan muka surat 17 buku Juzul Amma. Adik-adik boleh baca cerita asbabun nuzul kat sini. Jadi okey, sebab apa orang Yahudi dan orang Nasrani ni dia tanya macam tu? Sebab pun juga masyarakat Arab
diorang ni suka berbangga-bangga, bermegah-megah dengan diorang punya keturunan yang hebat. Kalau kaum Quraisy dia hebat, dia duk bangga kaum dia hebat, kaya, kuat, fasih, yang paling fasih bahasa Arabnya. Adalah benda-benda yang dibanggakan. Sama juga kaum lain ataupun bani lain. Jadi bila diceritakan perihal Allah tak sama dengan orang lain dan kehebatan Allah, keagungan Allah, diorang tak faham lagi konsep tu dan diorang tanya lagi pasal nasab keturunan apa semua tu. Sampailah turunlah surah Al-Ikhlas ni. Sebab tu ada ayat dalam surah Al-Ikhlas yang menyebutkan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Merujuk kepada nak cakap Allah ni tak ada keturunan. Bukan macam manusia yang ada mak ayah, ada adik-beradik. Tak, lain. Allah Tuhan kita, Allah takkan sama dengan makhluk dia. Allah takkan sama dengan ciptaan dia. Okey. Itulah asbabun nuzulnya. Maknanya Allah jawab balik pertanyaan-pertanyaan masyarakat Arab tadi tu dengan penurunan surah ni, surah Al-Ikhlas ni sendiri. Okey. Jadi adik-adik, dah banyak dah kita belajar hari ni. Kak Syu tahu adik-adik balik kat rumah tu macam nak belajar lagi, tapi kita berhenti dulu, rehat seketika, kembali selepas ini. Suka dengan video ni? Apa tunggu lagi? Jom like, subscribe dan share sekarang.